بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Khamis pada hari ini untuk sama-sama kita mengikuti My Quran Time, baca faham amal. Kita amat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pujian penuh kerinduan kepada Allah, pujian penuh kesyukuran kerana Allah mengurniakan hidayah kepada kita, memimpin kita untuk mendalami kepada isi kandungan Al-Quran pada halaman 593 surah Al-Fajr, surah yang ke-89 pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Safas sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah Safas. Macam mana semangat Ustaz? Ya, Safas. Ya. Surah demi surah kita lalui, kita jejaki dan sudah sampai ke penghujungnya juga, hampir 10 muka surat akhir Ustaz. 10 muka surat akhir, namun kita sama-sama doa agar Al-Quran tidak pernah berpenghujung di hati sanubari kita. Amin ya rabbal alamin. My Quran Time mudah-mudahan menjadi kekuatan kita untuk kita meneruskan momentum bersama dengan Al-Quran selepas ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita mulakan majlis kita dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan lagi ilmu keberkatan kepada kita dengan ilmu yang kita peroleh, yang kita akan terus ulang walaupun mungkin sudah di penghujung, tetapi kita akan terus mengulang dan menjadikan ia sebagai sumber hidayah. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 593 surah Al-Fajr. Ayat 1 hingga 14 kita akan melihat kepastian azab kepada mereka yang kufur dan melakukan kerosakan seperti kaum Ad, Thamud dan Fir'aun. Diikuti pada ayat yang ke-15 hingga 20 penghinaan kepada manusia yang tidak utamakan akhirat dan lebihkan kesenangan duniawi. Diikuti pada ayat yang ke-21 kegoncangan bumi dan terlambat sudah kesedaran manusia untuk bersedia pada hari kiamat. Diikuti pada ayat yang ke-24 bagaimana Allah menyatakan ya pada ayat 24 hingga 30 ini kesimpulan apakah yang berlaku kepada mereka yang bersedia untuk membersihkan diri, mencari ketenangan, istilahnya mutmainnah dalam surah Al-Fajr. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 1 hingga ayat yang ke-16 surah ke-89, surah Makkiyah yang mengandungi 30 ayat bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat majlis Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu taala, sahabat-sahabat My Quran Time, moga-moga senantiasa dalam rahmat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita memasuki lagi surah yang baru, surah Al-Fajr. Kalau sebelum ini kita rasa lambat ataupun lama nak memasuki surah yang baru, kita belajar satu surah yang panjang ayat dia, tapi bila kita sudah memasuki juzuk yang ke-29, juzuk yang ke-30, tambah lebih-lebih lagi, kita sekejap-sekejap je dah beralih surah. Allahu akbar. Dan kita nak baca untuk permulaan ini suratul Fajr
iaitu bermula dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-16. Ibu ayah sekalian, mari kita mulakan bacaan kita dengan bacaan murattal nahawan ataupun kurdi. Kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 daripada surah Al-Fajr, surah yang selalu kita dengar daripada Al-Quran, imam-imam membaca Ustaz ya. Surah yang bersumpah ataupun Allah bersumpah di awalnya pada ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Allah bersumpah pada ayat yang pertama, wal fajar, demi waktu fajar, iaitu apabila terbelahnya malam untuk menanti
hadirnya cahaya pada waktu pagi itu adalah sumpah pertama. Sebagaimana kita faham di dalam ilmu al-Quran, bila Allah bersumpah, satu perlu kita perhatikan kehebatan sumpah itu, ya, objek yang disumpahkan, dan kemudian ada jawabul qasam, jawapan kepada sumpah, ustaz, ya. Jawapan maksudnya apa topik yang Allah ingin bawakan. Kerana bagi orang Arab, mereka tidak perlu dipekik-pekik ataupun sila ambil perhatian, tidak. Tetapi mereka apabila Allah bersumpah, bila mereka bercakap, seseorang itu bersumpah, maka mereka akan memberi perhatian kepada topik yang akan dibawakan. Jadi Allah bersumpah pada ayat yang pertama, diikuti pada ayat yang kedua, demi 10 malam, ya, demi 10 malam. Malam mana ni, ustaz, ya? Ya, jadi dia kalau berbanding dengan ayat pertama itu ada alif lam, tetapi bagi ayat yang kedua tidak ada alif lam. Maksudnya satu definite dan satu lagi tidak definite, ustaz, ya. Maksudnya dia merujuk pada pelbagai 10 malam, malam yang terawal, malam yang terakhir, antara 10 hari terakhir yang amat indah ataupun yang dinaikkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah 10 hari Ramadan, dan 10 hari terawal adalah merujuk kepada 10 hari pada bulan Zulhijjah. Apakah yang hebatnya pada 10 hari ini? Ia adalah satu noktah penting dalam setiap hari. Noktah pentingnya adalah waktu subuh, ustaz, ya. Bagi kemenangan sesuatu kaum ialah apabila pagi subuhnya itu dihidupkan, bangun awal penuh dengan keberkatan. Pada setiap tahun ada 10 hari. 10 hari Ramadan, 10 hari Zulhijjah itu perlu menjadi noktah, dan orang-orang Arab tahu bahawa kalau paling kurang jahat macam mana pun, dia 10 hari akhir Ramadan ini dan 10 hari Zulhijjah janganlah buat perangai. Ya, jangan buat perangai. Apatah lagi kalau tuan-tuan dijemput untuk menunaikan haji, jangan jidal, jangan rafath, jangan fusuh di tanah haram itu, kerana 10 hari yang terawal ini adalah amat mulia. Dan Allah bersumpah pada ayat yang ketiga, demi yang genap, demi yang witir ataupun ganjil. Ini adalah satu lagi bagaimana pada waktu malam kita perlu hidupkan dengan dua solat, ustaz, ya, solat kita dan juga dengan solat witir kita, kerana itu cara untuk kita terelak daripada terjerumus kepada kancah yang tidak baik dalam hidup kita, yang dinyatakan pada ayat 5 sebentar lagi. Dan walaili idza yasar, iaitu demi malam apabila ia berlalu, menunjukkan bahawa malam ini adalah satu lokasi ataupun satu masa yang amat penting bagi orang-orang yang ingin menjaga hijr, sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 5, iaitu demikianlah sumpah bagi orang yang berakal. Hijr ini adalah orang yang akhirnya bila fikir tentang demi waktu pagi, bila dia setiap tahun ada 10 hari yang awal akhir ini, apabila dia sentiasa menunaikan solat yang genap dan juga yang witir, dan juga dia melihat waktu malam, ini adalah tanda dia ingin berfikir membaiki diri, ustaz, ya. Pasal waktu malam ada orang boleh jadi lebih jahat, tetapi ada orang yang menggunakan malam ini untuk menunaikan amal-amal yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa contoh mereka yang tidak menggunakan malam untuk kebaikan? Allah nyatakan pada ayat yang ke-6, kaum Ad, ya. Kemudian kepada Iramadzatil Imad, yang mempunyai bangunan yang tinggi, dan mereka itu yang belum diciptakan di sepertinya di negara-negara ataupun di negeri-negeri lain. Maksudnya teknologi mereka hebat, Ustaz. Betul. Ya, mereka ada hijr, mereka ada akal, tapi akal mereka untuk membina siang. Lebih kurang nak membina tamadun dunia mereka, bukan untuk membawa menuju kepada akhirat. Siapa lagi golongan yang menggunakan akalnya itu bukan ditata ataupun digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah? Kaum Thamud pada ayat yang ke-9, iaitu mereka ini memotong batu-batu besar di lembah menjadi tempat kehidupan mereka. Teknologi yang amat bagus, ya. Diikuti oleh Firaun, Zil Autad, iaitu dia seperti pasak, Ustaz, ya. Pasak ini maksudnya ialah orang rasakan bahawa Firaun ini amat berkuasa dengan teknologi, dengan piramid apa sebagainya ini. Mustahil, ya, mustahil untuk dikalahkan. Seperti mana gunung itu sebagai pasak, mustahil kita nak menolak gunung. Ini yang dinyatakan pada ayat yang ke-10. Tetapi tiga contoh ini Allah nyatakan pada ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-14. Kita ulang balik semula agar kita memahami apa yang sedang disampaikan Allah. Lihat kepada fajar, lihat 10 malam awal akhir, lihat kepada witir dan juga genap, lihat pada malam. Bagaimana kita nak memastikan kita ini tidak terjerumus seperti Firaun, Thamud dan juga kaum Ad.
Kita baca pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca, kita nak pasak. Tadi kita perhatikan tadi ada pasak bumi kan contohnya, dan kita nak pasak hati kita, jiwa kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak ulang ayat yang ke-11 hingga 14 Ustaz Fazil. Kalau kita perhatikan bermula daripada ayat yang ke-6, dia ada mad di hujung itu kan panjang, bi'ad, imad, bilad, bilwad, autad, al-bilad, al-fasad. Masya-Allah. Mula-mula tu dia tegas, lepas tu dia ada mad. Kita nak baca ni yang ada mad hujung dia, iaitu ayat 11 hingga 14. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim. Siapakah Firaun, siapakah Thamud dan juga kaum Ad yang bermaharaja lela di dalam negeri, lalu mereka melakukan banyak kerosakan di dalam negeri itu. Kerana itu Tuhanmu menimpakan paluan sauta azab, iaitu macam cemeti Ustaz ya. Sauta azab. Allah boleh nyatakan rabbuka alaihim ataupun fasabba alaihim rabbuka azab. Tapi Allah mengatakan cemeti itu kerana cemeti ini akan dipukul berkali-kali, dan itulah yang berlaku kepada kaum Ad, Thamud dan juga Firaun. Mereka bukan dipukul, diazab di dunia ini sekali, tetapi dengan kataknya, dengan darahnya, dengan cabaran kemarau, ekonomi dan sebagainya. Itu adalah mesej kepada siapa? Kepada kaum Quraisy yang mendengar surah ini, kepada orang-orang yang berada pada zaman ini. Jika seseorang itu berbuat kerosakan, kalau seseorang itu melampau daripada panduan daripada Al-Quran, maka Allah akan memberikan paluan ataupun cemeti, azab demi azab kepada sesuatu kaum itu. Dan Allah menyatakan pada ayat 14, inna rabbaka labil mirsad, Allah memerhati, benar-benar mengawasi. Bukannya orang-orang musyrik Ustaz ya, mereka boleh memukul Bilal, boleh mencerca pada Nabi, nak membunuh Nabi, rasakan bahawa kita boleh buat apa sahaja seperti Firaun. Rupa-rupanya inna rabbaka labil mirsad. Allah perhatikan. Jadi sebenarnya apakah yang melatari kepada Firaun, mengapa mereka sanggup berbuat kerosakan dan juga melampau? Sebenarnya Allah nyatakan pada ayat yang ke-15 dan 16 itu cara berfikir yang korup, yang rosak, iaitu bila manusia itu diberikan ujian, diberikan kurniaan nikmat, maka dia akan cakap apa Ustaz? Fa yaqulu rabbi akraman. Dia kata bahawa Tuhanku telah memuliakan aku pasal duit banyak, kuasa tinggi, apa lagi, dapat A banyak, ya, kemudian jadi handsome kan, apa lagi, rumah besar, kereta besar, macam-macam yang lebih-lebih itu. Dia rasakan bahawa Tuhan telah memuliakan saya, gaji besar, naik pangkat, Tuhan telah memuliakan saya. Jadi Allah menemplak cara fikir ini kerana cara fikir inilah cara fikir Firaun. Dia merasakan bahawa dia ada kuasa, maka dia terus rasa mulia sehingga kan dia mengaku menjadi Tuhan. Kaum Thamud, kaum Ad, dia merasakan teknologi dengan hijr, dengan akal yang mereka ada itu, merasakan bahawa Tuhan telah memuliakan mereka. Tetapi pada ayat yang ke-16 Allah menyatakan wa amma idza batalahu faqadara alaihi rizqah, apabila diuji dengan apa? Dikadarkan, disempitkan rezeki yang ada. Mungkinlah tak berapa bijak sangat, A-nya kurang, gajinya kena buang kerja dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia menyatakan fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan telah
menghina saya Ustaz. Jadi ini sebenarnya cara bercakap yang tak betul lah. Zaman sekarang ni dia rasa macam Tuhan, mengapa engkau hina aku dengan kemiskinan? Kan? Mengapa engkau bagi kepada dia kemuliaan, kekayaan? Sebenarnya kaya dan mulia dua perkara yang berbeza. Yang telah pun kita belajar dalam surah 49 surah Al-Hujurat, bahawa sebenarnya mulia di sisi Allah itu adalah apa yang kita akan belajar pada selepas rehat nanti, iaitu takwa. Jadi kita lihat dahulu kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu sabba, ya, sabba, menimpakan, menuangkan, mencurahkan. Ini yang kita lihat pada ayat yang ke-13. Allah menuangkan, menimpakan cemeti azab daripada Allah kepada siapa? Kepada orang yang ada cara berfikir yang salah ataupun rosak, iaitu bila dia rasa dia dapat nikmat, dia dapat pelbagai kemewahan, dia merasakan Tuhan telah memuliakan saya. Satu-satunya perkataan yang penting kita beri perhatian, salah satunya adalah Rabbi, Ustaz, ya. Rabbi. Dahlah Rabb tapi tambah ya lagi, Rabbi, Tuhanku. Dia selamba saja dia cakap Tuhanku telah memuliakan, padahal Tuhan tak pernah beritahu bahawa aku muliakan engkau bila engkau banyak duit, kau jadi pandai ke, kau jadi banyak pangkat ke. Allah tak pernah beritahu di dalam Quran bahawa Allah pernah muliakan. Jadi hubungannya dengan Tuhan, Rabb, dan juga dia sebagai hamba itu tidak betul. Dia merasakan dia boleh cakap bagi peringkat, bagi pihak Tuhan. Dia nak cakap apa saja, oh Tuhan telah pilih saya, kan. Kalau Allah tak pilih saya, mengapa saya jadi pemimpin, kan. Kalau Allah tak pilih saya, mengapa saya jadi kaya? Tengok orang lain ni tak jadi kaya pun. Dia sombong. Inilah yang dibuat oleh Firaun, oleh kaum Thamud, kaum Ad sebentar tadi. Tetapi bagi orang musyrik Mekah, bila mereka mula bercakap begitu, orang-orang beriman tahu bahawa oh, sebenarnya kita miskin, kita tak berapa kaya, berkuasa. Itu bukan tanda Allah benci, Allah hina kita. Tetapi demi waktu fajar, malam akhirnya akan siang, Ustaz. Betul. Islam ketika di Mekah itu tidak terkenal, diherdik dan sebagainya, nanti timbul cahaya, Islam akan bangkit. Islam akan bangkit. Jadi bila mereka mendengar demi waktu fajar, rupa-rupanya gelapnya cara berfikir orang-orang di musyrik Mekah dengan kaedah Firaun, Thamud dan Ad itu, bila turun Al-Quran, maka akan tercerahkan sehingga Islam akan menang. Dan itu juga akan berlaku pada zaman ini bila kita bersama dengan Al-Quran. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga munajat kita, Ustaz Fazal, di pertengahan malam ataupun di saat kita bangun untuk witir, tahajud, witir dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan permintaan kita, ampunan, mohon maaf kita atas kealpaan, kelalaian kita, insya-Allah, Ustaz Fazal. Yang kita doakan, Ustaz, ya, dengan kita selalu bersama Al-Quran ini, hati kita juga menjadi lembut, sehingga kan kita sudah pun melihat dalam surah Al-Muzammil sebelum ini, iaitu kita isikan, ya, dengan solat, dengan Quran, agar Quran dan solat kita itulah yang akan mengangkat martabat kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang Quran, sudah tentu kita nak belajar bagaimana membaca Al-Quran dengan tepat bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, insya-Allah kita nak lihat hari ini apakah perkara yang kita perlu beri perhatian untuk halaman yang ke-593. Mari kita saksikan, insya-Allah. Kita nak menekankan contoh ataupun menyempurnakan hukum tebal dan nipis huruf ra dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 antaranya. Kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr
وليال عشر والشفع والوتر. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, sekarang ni kita baca ketiga-tiga ayat ini dengan cara kita waqaf setiap ayat. Wal fajr berhenti, walayalin ashr berhenti, wasyaf'i wal watr kita berhenti. Jadi bila kita waqaf saja, kita akan perhatikan huruf baris huruf yang terletak sebelum huruf ra yang kita waqafkan itu. Contohnya ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat pertama, sebelum huruf ra ada jim dan ada fa yang berada atas, maka dia bunyi tafkhim. Wal fajr, kerana sebelum dia berada atas. Ayat kedua sama juga, shin yang sukun mati, sebelum dia huruf ain yang berada atas fathah, maka tebal juga. Walayalin ashur, tebal. Dan juga yang ketiga pun sama, sebelum huruf ra ada huruf ta sukun dan sebelum dia berada atas maka bunyi tebal juga. Wasyafa'i wal watr, tebal. Tapi kalau kita baca dengan wasal, dengan sambung, dia jadi tarqiq, tipis. Wal fajri walayalin ashri wasyafa'i wal watr. Maksudnya berubah-ubah hukum dia. Bila kita waqaf bunyi lain, bila kita wasal bunyi tipis, bila waqaf bunyi tebal. Itulah ketinggian susun atur bacaan Al-Quranul Karim yang memerlukan kita untuk kita talaqi dengan guru Al-Quran kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian sahabat hari dalam My Quran Time membangkitkan semangat kepada kita untuk kita dalami terus Al-Quranul Karim. Moga kita dapat baca dengan baik, kita faham dengan betul dan diberi kekuatan untuk amalkan Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tarmizi untuk sama-sama kita melihat kepada huruf ra Ustaz ya. Huruf ra ni dia boleh jadi tebal nipis ya, bergantung kepada keadaan. Betul. Dan begitulah kehidupan kita Ustaz ya. Ada masa kita tegas, ada masa kita merendah diri, bergantung kepada masanya. Jangan tegas di setiap masa ya. Jangan pula kita asyik nak merendah diri je pada setiap masa sehingga kena pijak dan sebagainya. Betul, jadi ketentuan ataupun flexibility itu bergantung kepada ilmu ya, bergantung kepada hijr yang Allah nyatakan pada ayat nombor 5 sebentar tadi, sehingga kan malam ya, orang yang menghidupkan 10 malam akhir, 10 malam awal, menunaikan witir dan juga menghargai malam ini. Tema malam banyak di dalam surah Al-Fajr ini. Kerana apa? Malam adalah peluang untuk kita membina rasa takwa kita, diterjemahkan pada waktu siang kita. Kita nak memahami lebih lagi bagaimana kita nak mengelakkan daripada mindset cara berfikir seperti Firaun, kaum Ad dan Thamud sebentar tadi. Ayat yang ke-17 kita teruskan sehingga hujung ayat 30 itu untuk memahami formula daripada Allah agar kita gunakan malam untuk mencerahkan kehidupan kita sampai ke syurga bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tertarik Ustaz Faz sebut tadi dalam kehidupan kita ada jangan tebal saja kan. Ya, betul. Ada nipis. Macam juga Al-Quran Time. Ya. Kadang-kadang ada taur. Kadang-kadang ada tir. Masya-Allah. Tarmizi dengan Tirmizi ya semua. Safas kekal insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, kita nak menyambung bacaan kita ayat 17 sehingga ayat yang ke-30. Kita tutup surah Al-Fajr dengan bacaan murattal Hijaz, insya-Allah. Kita cuba A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك
صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-17 hingga 30 untuk sama-sama kita melihat apakah formula daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terjebak kepada gaya hidup yang diambil oleh Firaun, kaum Thamud dan juga kaum Ad dalam awal surah Al-Fajr. Allah menyatakan bahawa pada ayat yang ke-17 mereka yang sebenarnya merasakan kalau dapat lebih dia dimuliakan, kalau dapat kurang dihinakan, sebenarnya bukan itu tanda mulia dan hina. Yang menyebabkan seseorang itu dimuliakan oleh Allah bukanlah kerana harta di dunia ini, pangkat, segala-galanya, ya, sijil dan sebagainya, tetapi yang benar-benar adalah amalan takwa yang diwakili oleh pada ayat 17, kalla balla tukrimunal yatim, bahkan kamu ini tidak memuliakan, terus memuliakan anak yatim. Kadang-kadang ada orang memuliakan anak yatim maksudnya sekali setahun. Allah kata mesti tukrimunal yatim ini dimuliakan pada setiap masa. Malah lebih daripada itu, kalau kita kaitkan dengan ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sebentar tadi, kita kena fikir pasal anak yatim ini ustaz, ya. Sebenarnya waktu malam anak yatim ni buat apa? Allah, kan? Adakah mereka ini kurang kasih sayangnya dengan makanannya, dengan segala homework, kerja rumahnya, cukup pensel apa sebagainya? Bagi orang yang menghidupkan malam, dia tahu anaknya itu tidur dengan tenang, dia kena ingat bahawa ada rumah yang ayahnya itu tidak ada, dan apa nasib mereka. Dan salah seorang anak yatim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pejuang anak yatim yang dinyatakan pada ayat 17 ini. Bukannya merasakan saya dah dapat lebih, anak saya semua dah selesa, maka saya pun bolehlah tidur, ya, tak kisah. Ataupun ada orang yang sembahyang pada waktu malam tetapi tidak melaksanakan tugas memuliakan anak yatim. Kerana anak yatim ini adalah kumpulan yang perlu diperjuangkan, bukan sekadar oleh maknya, ya, bukan sekadar oleh keluarganya, kadang-kadang tak cukup duit Ustaz. Jadi masyarakat perlu perjuangkannya, dan bukan sekadar dihantar ke rumah anak yatim dan kemudian kita lupakan sahaja, khawatir kita juga terjebak kepada kaedah berfikir yang
rosak seperti mana dalam surah ini. Yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang ke-18 Allah menyatakan jangan menghalang, kamu ini selalu tidak mengajak kepada ta'amil miskin, ustaz ya. Bukannya ya ta'amil miskin, bukan memberi makan, tetapi kepada ta'am ini maksudnya makanan orang miskin. Nak ceritanya ialah bahawa dalam 100% harta kita itu ada sebahagiannya itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Allah letakkan melalui kita, tetapi sebahagiannya itu adalah milik orang miskin yang perlu diberi, ustaz ya. Dalam ayat ini bukan sekadar mereka tidak beri, tetapi Allah kata mereka menghalang daripada orang memberi makanan. Pasal apa? Pasal kalau katakan dia tak beri, itu satu. Tapi dia tak galakkan orang, tak payahlah kita buat kempen nak memastikan ada makanan nasi kepada orang-orang yang miskin di dalam kawasan kita yang memerlukan, ataupun tak payahlah kita berfikir tentang bagaimana mereka ini nak mencari sumber pendapatan, kerana lepas dapat pendapatan boleh beli makanan. Betul. Tak nak fikir. Buat apa kita fikir? Kita bukannya menteri, kita bukannya orang-orang besar, kita ni orang-orang biasa sahaja, tetapi rupa-rupanya cara berfikir ini menyebabkan kita mementingkan diri sendiri, Ustaz. Ya, kita rasakan bahawa saya ada gaji, saya dah ada income, maka saya tidak perlu perjuangkan orang-orang yang tidak ada pendapatan, akhirnya mereka mungkin terlibat dengan riba ataupun mereka mungkin kemiskinan, ya, tidak dapat memberi makan kepada anak mereka. Jadi ini perkara yang perlu diperhatikan, ya, pada individu, masyarakat, keluarga perlu diajar, Ustaz ya, dan juga sudah tentu di peringkat qaryah masjid sebelum kita pergi ke peringkat besar kerajaan negeri ataupun negara. Yang ketiga, wa taquluna turatha aklan lamma. Kalau tadi pada ayat sosial ayat 17, pada bab ekonomi pada ayat 18, pada ayat 19 ini berkaitan dengan hubungan rumah tangga, ya, dalam adik-beradik kita okey bila ayah ada, bila ayah pergi rupa-rupanya saya nak motor, saya nak kereta, dia nak ambil bas, dia nak ambil syarikat, dia rasa bahawa ini ayah saya punya. Padahal sebenarnya ada hukum yang perlu diberi perhatian, ya, tetapi apabila seseorang itu tidak dibersihkan malamnya, Ustaz ya, malamnya itu penuh dengan komplot, penuh dengan rasa mementingkan diri sendiri, maka akhirnya dia merasakan bahawa saya boleh je makan harta, saya nak ambil rumah ke, saya yang jaga rumah ini, dia rasa bahawa itu milik dia, tetapi itu bukan perkara yang patut berlaku. Itu belum lagi orang yang kematian suami isteri, kematian bapa, Ustaz ya, dia main rembat je, dia nak komputer, kan, dia nampak telefon ustaz tu, dia nak ambil, kan, pasal ini abang punya, abang yang selalu dengan arwah abah untuk pergi ceramah. Oh, itu bukan kaedahnya. Ada disiplin, kerana main rembat saja, itulah kaedah Firaun. Dia main sauk sahaja apa sahaja yang dia nampak, yang dia inginkan. Dan apa lagi perkara yang keempat? Pada ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma, iaitu kamu mencintai harta dengan melampau-lampau, ya, dengan kecintaan yang lebih. Di peringkat individu, tadi keluarga, cakap di peringkat masing-masing, Ustaz ya, suka sangat kalau boleh yang terbaik untuk saya, orang lain saya tak kisah. Ya, ini kaedah Firaun, kaedah Ad, dia nak rumah terbaik tapi dia tak kisah pun pada orang lain, siapa yang kacau dia merasakan bahawa penentang dia. Jadi di sini Allah mengatakan bahawa kalla, tak, sebenarnya idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kita baca ayat yang ke-21 ini sehingga ayat yang ke-23 untuk kita memahami sebenarnya cara berfikir yang rosak ini kalau tidak diberi perhatian, akhirnya kita khawatir terlambat untuk membuat perubahan. Ayat 21 hingga ayat 23. Silakan. Terima kasih Fadil Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, sebelum saya bacakan ataupun kita baca sama-sama 21 hingga 23, mohon kongsikan dekat ruangan komen apakah nama hukum tajwid bagi kalimah tahadduna tu, wala tahadduna tu, apa nama mat dia, clue dia ialah mat, mat apa kat situ. Baik, ayat 21 sehingga 23 kita gemakan sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim pada ayat yang ke-21 itu Allah membawakan realiti apabila seseorang itu berbuat korup, maksudnya berbuat rosak dalam kehidupan, tak kisah pada anak yatim, tidak memberi galakan kepada bantuan orang miskin, mewujudkan peluang pekerjaan, makan harta dan juga amat cinta pada harta yang ada tanpa mengikut peraturan yang betul. Maka Allah mengatakan satu hari nanti bumi ini akan tergoncang dengan goncangan yang amat dahsyat, semua itu berantakan. Diikuti pada ayat 22, malaikat akan bersaf-saf pada waktu itu, tidak ada yang terlepas. Waji ayauma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu jahannam, dan pada waktu itu manusia baru sedar, Ustaz. Ya, Allah menggunakan perkataan zikra. Zikra ini adalah kesedaran yang besar. Kita pernah tengok dalam surah Al-A'la, iaitu apabila Allah menyatakan fadzakir in nafa'atiz zikra, ya, iaitu saya zakaru may yakhsha, bagi orang yang nak khusyuk dia akan mendapat peringatan. Tetapi bila dah sampai ke akhirat, Allah kata sudah terlambat, Ustaz. Ya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalau aku ini melakukan kebaikan untuk kehidupan di sini. Di sini tu di akhirat lah, tapi sudah terlambat. Kalau nasi jadi bubur, sedap lagi makan. Betul. Kan, ini bukan nasi jadi bubur. Ini nasi jadi zakum. Kan, auzubillahi min zalik. Yang kita doakan Allah jangan sampai tarik ya kesedaran. Allah bagi kita tazkirah, peluang untuk tengok My Quran Time, program-program yang pelbagai. Jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran dan tidak membuat persediaan seperti mana 4 perkara yang dinyatakan sebentar tadi. Kerana kalau tidak membuat persediaan, ayat 25 hingga 26 itu Allah menyatakan Allah azab. Azabnya itu tidak ada tandingan dan dia punya ikatan, maksudnya ikatan tu maksudnya tak lepas lah. Memang dah kena tu, tak ada jaminan, tak boleh pula nak ikat jamin 1 juta 2 juta bagi keluarga, bagi segala satu isi dunia, tak lepas ya. Tetapi bagi orang yang sentiasa melakukan perkara 4 sebentar tadi, apakah jadinya? Allah memanggil mereka ini pejuang anak yatim, pejuang orang miskin, pejuang harta keadilan, dan juga pejuang gunakan harta untuk transfer ke hari akhirat. Allah kata walaupun kamu ini bergegas seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipalu dan dalam keadaan banyak kecemasan, Allah memanggil mereka-mereka ini dengan satu gelaran, wahai jiwa yang tenang. Ayat 27 hingga 30 pengakhiran bagi surah Al-Fajr. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang yang memiliki hati jiwa yang tenang di saat kegundahan ataupun kesibukan hari mahsyar dan sebagainya, hari akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, inilah motivasi daripada para sahabat bila mereka berjuang, mereka mengharapkan Allah memanggil dengan wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan redha dan Allah redha kepada mereka. Masuklah di kalangan hamba-hamba yang benar-benar menghargai malam dan diizinkan masuk ke syurga yang penuh dengan kenikmatan.
Resolusi kita pada hari ini kita saksikan, yang pertama ialah kita ingin bina negara yang bersih daripada kemungkaran dan tidak berbuat zalim. Diikuti pada ayat yang ataupun resolusi yang kedua, syukur saat diuji dengan kekayaan dan sabar saat diuji dengan kesusahan. Yang ketiga, mari kita kongsi rezeki harta kepada fakir miskin dan orang-orang di sekeliling. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz Fas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa mak ayah mertua kami ya Allah. Muslimin muslimat mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Pilihlah kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang dipanggil dengan gelaran wahai jiwa-jiwa yang tenang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah terima amal kita, Allah mengabulkan doa kita untuk kita menjadi dipanggil wahai jiwa yang tenang. Dan inilah perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sama-sama tuan-tuan dijemput untuk bersama ya, untuk menyumbang agar segala pengorbanan kita itu kita manfaatkan membina nilai untuk terus mencapai syurga yang amat berharga. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.